Okey, secara ringkas beberapa perkara tentang diri saya. Yang pertama, nama saya Lim Jui Sun. Lim Jui Sun adalah nama saya sebelum Islam. Selepas memeluk agama Islam, nama Islam saya sekarang adalah Lim Jui Sun. Sama ke beza? Kurang tepat. Sedikit beza. Tajwid dia beza. Saya tak tukar nama. Saya orang yang pertama di Malaysia yang memeluk agama Islam yang tak tukar nama. Saya percaya ramai tertanya-tanya, kenapa tak tukar? Betulkah? Mau tahu sebab dia? Okey, sebab yang pendek, suka hati saya. Sebab yang panjang, saya tak tukar nama, ada banyak sebab. Sebab pertama, nak tukar persepsi masyarakat. Saya memeluk Islam bukan masuk Melayu. Kedua, saya tak tukar nama, tujuannya nak betulkan salah faham masyarakat. Islam ni agama universal. Islam ni agama untuk semua bangsa, semua kaum di muka bumi ini. Bukan untuk orang Arab atau orang Melayu saja. Saya tak tukar nama. Tujuannya nak permudahkan dakwah. Saya dakwah kepada ahli keluarga, saudara mara dan kawan-kawan. Saya tak tukar nama. Tujuannya nak permudahkan untuk orang-orang yang kaya yang ingin nak masuk Islam. Sebab ramai yang minat masuk Islam tapi isunya nama. Kenapa? Kalau dah tukar nama baru, harta nama lama. Kalau dah mati, susahkan anak bini yang nak mewarisi harta. Saya tak tukar nama, ini penting. Sebab yang bagi saya salah satu sebab yang paling penting saya tak tukar nama, sebab saya nak ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tahu ke tak tahu? Mengikut sunnah Nabi, zaman Nabi, kaum lain masuk Islam, Nabi tak suruh tukar nama. Malaysia je. Malaysia kan semua boleh. Zaman Nabi, kaum lain masuk Islam, Nabi tak suruh tukar. Nak bukti? Salman Al-Farisi. Salman tu orang mana? Parsi. Bukan Arab tau. Parsi kan? Dia sebelum Islam, selepas Islam nama yang sama. Kenapa Nabi tak suruh tukar nama Arab? Bilal bin Rabah. Bilal orang mana? Afrika, Ethiopia. Kenapa dia masuk Islam zaman Nabi? Nabi tak suruh tukar nama Arab. Dan kenapa orang di Malaysia bila masuk Islam semua kena tukar? Halo? Kenapa perlu tukar? Tahu tak kenapa? Sebenarnya kita disuruh tukar nama untuk permudahkan mereka mengenali kita Islam ke tak Islam. Boleh faham tak? Zaman Nabi, macam mana Nabi mengenali orang tu Islam ke tak Islam? Saya bagi you tiga pilihan. Pilihan pertama, lihat nama dia ke? Lihat pakaian dia ke? Atau melihat amalannya. Zaman Nabi lihat amalan, tapi di Malaysia kita nak lihat nama. Mana satu yang lebih tepat? Mana satu yang ikut sunnah Nabi? Saya tak tukar nama sebab yang terakhir. Saya tak tukar nama sebab yang terakhir, sebab masih lagi ramai orang Islam di Malaysia tak tahu definisi nama Islam. Okey, orang Sikamat, apakah definisi nama Islam? Semua merendah diri bulan Ramadan ini. Nama Islam adalah nama yang mempunyai makna yang baik, maksud yang baik. Tak semestinya perlu dalam bahasa Arab. Yang penting nama itu mempunyai makna yang baik, maksud yang baik. Setuju atau tak setuju? Nasib baik you setuju. Kalau tidak, malam ni saya kupas namanya. Okey, persoalannya nak tahu tak apa makna nama saya? Mau tahu ke tak mau? Okey, Lim, nama keluarga. Lim bukan nama bapa tau, nama keluarga, family name. Saya daripada pokok Lim. Lim ini tak ada kena mengena dengan Lim Guan Eng, Lim Gotong, Lim Leong Sek. Yang paling penting tak ada kena mengena dengan Chua Soi Lek. Dia Chua, saya Lim, lain pokok. Nama kedua saya Jui dituju kepada nama generasi. Orang yang ada ilmu, lihat nama saya saja terus tahu saya generasi yang ke-27 dalam pokok keluarga Lim. Sun, nama diri saya. Lim Jui Sun berarti menuju kejayaan. Dengar azan tak hari-hari? Panggil nama saya. Okey, cut. Perkara yang kedua tentang diri saya. Ini penting saya nak cerita hari ini. Saya memeluk Islam. Satu, saya tak tukar nama. Kedua, saya tak tukar nama bapa. Biasanya di Malaysia orang masuk Islam, dia tukar nama bapa kepada bin Abdullah atau binti Abdullah. Betul ke? Tahu ke tak tahu? Tukar nama bapa kepada bin dan binti Abdullah bukan ajaran Islam. Dia adalah semata-mata budaya di Nusantara. Suatu budaya yang menyusahkan. Suatu budaya yang bercanggah dengan ajaran Islam.
Tahu ke tak tahu ni? Islam melarang kita tukar nama bapa. Budaya mewajibkan kita tukar nama bapa. Di Malaysia berapa lama kita mengamalkan wajib orang tukar nama bapa. Semua orang yang masuk Islam bapa sama, mantan Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi, betul? Semua sama bapa. Dalam Islam nak tanya terus terang sikit, nak tanya sikit boleh? Nak cakap terus terang ke nak berlapik? Terus terang Okey, dalam Islam kita tidak dibenarkan tukar nama bapa. Hukumnya haram. Tukar nama bapa hukumnya haram. Tak boleh. Bukan saya kata tak boleh, Allah kata tak boleh, Nabi kata tak boleh. Buktinya kat mana? Surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 4 dan 5. Kalau kita masih ingat lagi ayat itu, disebut tentang Nabi Muhammad SAW dulu pernah mengambil seorang anak angkat. Siapa namanya? Zaid bin Haritha. Ingat? Bila ambil dia sebagai anak angkat, masyarakat di Mekah mula panggil Zaid sebagai Zaid bin Muhammad. Sebab budaya di tanah Arab dulu, kalau anak angkat, anak kandung. Jadi anak kandung. So dia terus panggil dia Zaid bin Muhammad. Kemudiannya mereka berhijrah ke Madinah. Allah turunkan wahyu dan perintahkan Nabi Muhammad SAW letak balik nama bapa dia. Itu lebih adil dalam sisi Allah. Allah perintahkan Nabi letak balik nama bapa Zaid tu. Tak boleh tukar nama bapa. Mungkin muslimin muslimat di sini akan kata, itu anak angkat, apa kena mengena dengan orang yang masuk Islam? Betulkah? Sahih Bukhari jilid nombor 8 hadis 578. Sahih Muslim jilid nombor 1 hadis 120. Sunan Abu Daud jilid nombor 3 hadis 5094. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 buah hadis sahih ni sebut apa? Dia kata, sesiapa yang panggil bapa mereka dengan nama yang lain, maka orang itu tak akan masuk syurga. Siapa kata? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata. Siapa yang panggil bapa dengan nama yang lain, orang itu tak akan masuk syurga. Sahih Bukhari jilid nombor 4 hadis 467. Sahih Muslim jilid nombor 1 hadis 118. Sunan Abu Daud hadis jilid nombor 3 hadis 5095. Hadis ni sebut apa? Sesiapa yang dah tahu dan masih lagi panggil bapa mereka dengan nama yang lain, maka orang itu sudah jatuh ke dalam kekufuran. Boleh tukar ke tak boleh tukar sekarang? Semuanya hadis sahih. Tapi budaya di Malaysia, siapa-siapa masuk Islam tukar nama bapa. Siapa kata boleh tukar? Kalau tukar nama bapa jadi Abdullah, nama bagus, kenapa Melayu semua tak panggil bapa Abdullah? Halo? Kan bapa you hamba Allah kan? Semua panggil Abdullah lah. Siapa-siapa mana Abdullah? No, bukan begitu. Islam ni sangat menjaga keturunan kita. Kalau tak tukar nama bapa, keturunan dah terputus, dah tukar. Kemungkinan suatu hari nanti kita mungkin kahwin dengan adik-beradik kita. Sebab itulah maqasid syariah itu adalah apa? Bukan saja menjaga din, akal, nyawa kita, malahan menjaga maruah dan keturunan. Okey, Kak, itu yang pertama. Perkara yang kedua tentang diri saya, tak ramai penceramah cakap, saya mau cakap. Saya sudah berumah tangga. Jangan buang masa. Tak ada can lagi. Dan mempunyai 10 orang anak. Saya tak boleh. 5 lelaki, 5 perempuan. Setakat ini. Masih muda mah. Okey, cut. Okey, malam ni itu sedikit tentang diri saya. Dan malam ni saya nak cerita tentang penghijrahan saya. Penghijrahan saya ni ada 3 peringkat. Saya pernah beragama BTC selama 14 tahun. Dan saya pernah beragama Kristian selama 13 tahun. Dan saya telah memeluk agama Islam lebih daripada 20 tahun. So ada 3 peringkat. Jom kita bincang peringkat pertama dulu. Saya dilahirkan dalam keluarga yang mengamalkan agama BTC. Pernah dengar tak agama BTC? Bukan butak cing. BTC berarti Buddhism, Taoism, Confucianism. Ketiga-tiga agama ini. So sejak lahir, mak bapak telah ajar saya sembah berpuluh-puluh berhala. Banyak tak berhala? Tapi pada usia 10-11 tahun, saya mula tak selesa nak menyembah berhala. Saya mula memberontak. Saya mula menolak penyembahan berhala. Kenapa? Ada beberapa peristiwa yang buat saya menolak. Peristiwa pertama, saya dilahirkan dalam keluarga yang amat besar, ramai adik-beradik. Saya mempunyai 11 adik-beradik. Satu mak, satu bapa. Ramai orang tak boleh faham, macam mana satu mak, satu bapa orang Cina boleh ada ramai anak. Betul tak? Jawapan saya mudah. Rumah tak ada TV.
Tak faham tak apa. So, sejak lahir diajar sembah berpuluh-puluh berhala, dan kadang-kadang di rumah saya ada berlaku perkara yang tak begitu elok. Contohnya kadang-kadang ramai adik-beradik saya sakit. Sakit tak baik-baik, kadang-kadang berminggu-minggu. So mak saya mula risau. Selain daripada bawa anak jumpa doktor, banyak menyembah berhala minta Tuhan dia bantu, tapi tak baik-baik. Maka mak saya rasa berhala tu Tuhan dia kurang berkesan. So mak saya nak pergi beli Tuhan baru. So bawa saya pergi shopping lah, pergi kilang. Sampai ke kilang, di luar kilang saya amat bertuah sebab dapat lihat macam mana orang buat patung berhala. Buat tangan dia, buat mata dia, sapu cat dan sebagainya. Saya rasa seronok lah. Bukan rasa hebat Tuhan tu kan, patung tu, saya rasa seronok. So bila masuk ke dalam kilang, Tokek nampak mak saya terus panggil, Aso. Tahu tak Aso tu apa? Makcik, nak beli apa Tuhan? So mak saya pun komplain, nak apa yang berlaku kat rumah. Ramai adik anak sakit tapi tak baik-baik. So Tokek tu cepat-cepat keluarkan katalog. Tahu katalog? Buat kilang bersama nak jalan penat tau. So dia buka katalog, lu tengok, lu mau apa? Tuhan jaga kesihatan. Nah, ni ada 5 sini. Lu boleh pilih macam katalog jual produk kan. So mak saya cakap, dah pilih yang paling baik lah. So itu Tokek kata yang paling baik, yang kelima tu lah yang paling mahal tu. Biasalah orang Cina berniaga kan. So mak saya pun beli dan bawa balik sembah. Tapi diri saya tak nampak kehebatan berhala, tak nampak kekuatan berhala, tak nampak keunikan berhala. Saya mula tak rasa apa-apa. Tapi satu lagi peristiwa buat saya menolak penyembahan berhala, iaitu peristiwa yang bila saya menyaksikan perlawanan bola sepak antara Melayu lawan Cina campur India. Tahu tak kenapa? Di kampung saya 80% Melayu. Dan Melayu ni melahirkan anak ni tak ada break lah. Tahu tak ada break? Tak ada TV, tak apa, elektrik pun tak ada. Dia tak ada break memang Melayu, betul? So orang Melayu nak cari satu pasukan senang. Cina India 20% susah mah. So kita terpaksa gabung satu tim. So lawanlah. So tiap-tiap kali lawan bola biasanya Melayu menang. Melayu memang lebih pandai main bola. Setuju tak? Melayu sendiri tak yakin cuma bangsa. Memang Melayu pandai main bola. Orang India lebih pandai cakap. Cina pandai cari uang. Okey. So hari itu bila saya pergi menyaksikan bola sepak tu, saya amat bertuah. Bertuah kenapa? Bukan saya dapat menyaksikan perlawanan bola sepak tu, malahan saya dapat lihat kali pertama Melayu kalah. Yes. Dan bila kalah itulah yang penting. Sebab bila dah habis main, kalah 1-0 je. Sekali-sekala. So budak Melayu duduk sini, budak Cina India duduk situ. So seorang pemain bola sepak budak Melayu tak boleh terima kenyataan. Takkan kita kalah kasih kaki bangku. So dia pun pergi jumpa budak Cina India ni, dia tanya, nak cari gaduh lah. Dia tanya, betulkah rumah kamu semua ni ada sembah banyak patung berhala? Mestilah orang India Cina memanglah banyak patung berhala. So mereka kata iyalah. So itu budak Melayu tanya lagi, you tak tahu ke itu patung berhala manusia cipta dengan tangan? Cari gaduh tak? Cari gaduh. Cara cakap betul ni mencari gaduh betul. Tapi silap hari ya, dia nak cari gaduh bukan dengan orang Seremban, bukan Kuala Lumpur. Dia nak cari gaduh dengan orang Melaka. Orang Melaka, Cina tak pandai cakap Melayu. Tetapi setakat nak gaduh, tak akan kalahnya. Betulkah? So itu budak Cina tanya balik, betulkah orang kata orang Melayu bila sembahyang menghadapkan dinding? Dia kata ya. You tak tahu kah itu dinding manusia cipta dengan tangan? Satu sama. Nak gaduh kan? Tapi budak Melayu tu pandai. Budak Melayu tu pandai. Budak Melayu cakap dengan budak Cina dan India tu, dia kata, boleh tak you gunakan otak sikit? Boleh tak you gunakan otak sikit? Begitu banyak ciptaan Tuhan. Begitu banyak ciptaan Tuhan yang kita tak boleh lihat dengan mata kasar. Macam mana kita mau lihat Tuhannya? Masuk akal kan? Lepas tu budak Melayu tanya lagi, nampak tak udara? Tak nampak. Tanpa udara manusia boleh hidup tak? Tak boleh. Ini udara salah satu ciptaan Tuhan lah. Salah satu ciptaannya begitu hebat dah. Tanpa dia tak ada sesiapa boleh hidup. Wow. Itu masuk akal saya. Itu make sense. Budak Melayu tu cakap memang sesuatu yang masuk akal. Dan itu masuk otak, masuk diri saya, masuk dalam hati saya. Lepas tu budak Melayu tanya lagi, nampak tak matahari? Tak nampak. Tanpa matahari manusia boleh hidup? Tak boleh. Ini matahari ni salah satu ciptaan Tuhan lah. Tanpa dia tak ada sesiapa boleh hidup. Betul? Itu salah satu ciptaan Tuhan aja.
Dan yang dicipta oleh Tuhan pun kita tak boleh lihat dengan mata kasar. Macam mana kita mau lihat Tuhan? So bagi saya ni, wow, baru saya tahu udara dan matahari kuat. Batman tak kuat. Batman tanpa udara mati. Betul tak? So bagi saya, wow, baru saya faham. So sejak itulah saya memang mula menolak patung berhala. Apalah standard patung berhala, betul? Tapi masalahnya bila balik rumah, mak sembah berhala, anak-anak semua kena diri sebelah buat begitu. You tak tahu, tak biasalah, kita biasalah. Kan? So tapi pernah sekali mak saya baru beli Tuhan baru. Cakap banyak lama. Saya tak tahan nak keluar main. Tu tarik baju mak saya. Mak, kenapa asyik you cakap kat dia tak jawab? Kau main marah mak saya. Diam! Minta maaf Tuhan, jangan salahkan anak saya, dia budak lagi. Ini jadi masalahnya. Tak berani. Lepas itu saya takut nak tanya soalan. Kadang-kadang kita ada buat tak, anak tanya sesuatu kita tak boleh jawab, kita marah. Banyak tanya, iman lemah. So, selepas peristiwa itu, satu lagi peristiwa berlaku di depan rumah saya, berlaku kebakaran. Dan kebakaran itu sehingga bomba datang padamkan api. Rumah dulu, rumah papan. Saya tengah termenung terfikir ni, kalau api tu merebak kat rumah saya akan kena bakar. Saya tak heran rumah kena bakar. Saya mempunyai persoalan. Macam mana dengan banyak-banyak patung berhala ni? Kalau rumah kena bakar, mereka akan turun, lari keluar? Atau akan duduk di situ kena bakar? Saya fikir-fikir mau tanya mak. Lagi fikir lebih baik jangan tanya. Lebih baik ikut kata-kata orang Melayu. Jangan cari sakit, melainkan sakit cari kamu. Betul? Don't trouble unless trouble you. So akhirnya saya tak tanyalah. Kalau saya tanya, saya tahu mesti kena lempang. Alhamdulillah, tak tanya. So sejak kecil lagi, peristiwa semua ini buat saya menolak penyembahan berhala. Itu patung berhala tak boleh jaga diri, macam mana mau jaga kita? Kita kena jaga dia. Betul tak? Kalau kena bakar, kita kena bawa dia keluar tak? Apa? So saya sejak kecil tak boleh terima dah menyembah berhala. Dan kemudian macam mana saya boleh masuk agama Kristian? Peringkat kedua ya. Saya masuk agama Kristian ni ada kena-mengena dengan bola juga. Sebab beberapa tahun kemudian saya mula main bola. So bila main bola, di kampung saya di Melaka, banyak padang ya di kampung saya ni. Banyak padang. Dan biasanya sebelah rumah Melayu memang ada padang. Melayu ni banyak tanah kan. Malay Reserve Land. Dan kami lebih suka main di playground, satu taman ni dia mesti ada satu playground tau. Playground biasanya sebelah ada satu masjid. Kami lebih suka main kat playground. Kenapa? Sebab rumput sana terjaga. Kalau di kampung ni masalahnya rumput dia tinggi. Kadang-kadang bola tendang tu jatuh tak nampak bola lagi sebab rumput dia panjang. Dan di playground bersih, rumput dijaga. So kami lebih suka main kat situ. So tiap-tiap petang kita nak pergi main lah. Tapi masalahnya orang masjid tak suka. Kaum lain nak main kat masjid sebab sebelah padang tu masjid kan. So dia tak suka. So bila kami datang je dia akan suruh kita, boleh tak you pergi tempat lain main? Boleh tak cari padang lain? Pergilah, pergi. Jangan main kat sini. Pergi. Inilah layanan yang kami dapat. Bagus tak layanan macam tu? You cakap dengan orang Melaka tau. You halau orang Melaka. So apa kita cerita? Sesama kita kata, lu ingat ini bapak lu punya tanah. Ini tanah kerajaan. Tetap kita main lah. Betul? Orang Melaka kan. Tapi bila kita main kat padang di playground tu, kadang-kadang bola terbang masuk dalam kawasan masjid. Itu jadi masalahnya. Itu betul-betul bapak punya tanah. Time nak kutip bola, kita tak berani nak masuk. Kita kena tunggu selepas solat asar, lampu tutup, gate tu kunci, baru kita berpakat tak ada Melayu panjat naik pergi kutip bola. Bukan nak curi barang pun, nak kutip bola. Tapi hari itu punya suai lah, orang Cina cakap, suai tau suai. Bukan main malang lagi ya. Dah lah lampu dah tutup, gate dah kunci, tiba-tiba seorang karya keluar. Mungkin orang solat asar dia tidur. So dia keluar terkejut perut. Nampak budak Cina kat dalam masjid tengah kutip bola. Terkejut. Hei, apa masuk sini weh? Keluar. Macam itulah layanan tu. Orang Melaka kan. Sejak itu kami tak selesa nak main di playground. Kami terpaksa cari tempat lain. Alhamdulillah.
jumpa sebuah gereja. Belakang gereja tu ada padang. Kita pun pergi jumpa padri. Saya gunakan padri ya. Namanya pastor, tapi saya gunakan padri. Sebab cakap pastor nanti orang Melayu ingat plaster. Susah salah faham. So kami pun pergi jumpa padrinya. Minta kebenaran lah nak main di padang gereja ni. Bila kita minta kebenaran, padri tu jawab. Bila minta lah nak main kat padang, dia jawab, "You are most welcome." Tengok pendekatan masjid dengan surau, masjid dengan gereja. Apa bezanya? Satu halau, satu you're most welcome. Apa tak pendekatan dakwah mereka? Sepatutnya bila orang dekat kat masjid, apa seharusnya kita buat? Berkawanlah, berbaik dengan mereka, berdakwalah, bukan halau. Betul? So, padri benarkan kita main pagi, petang, malam, suka hati, tak ada limit. Kita pun main lah. Tiap-tiap hari habis sekolah, balik sekolah, terus pergi gereja main bola. Kadang-kadang bila kita main bola, bola tu terkena cermin, tingkap tu pecah. Itu padri tak ada marah. Dia kata tak apa-apa, teruskan, nanti kita ganti. Nanti kita ganti tu bukan dia gantilah, kita ganti sendiri. Maksudnya nanti kita ganti, nanti kita settle lah maksudnya. So kadang-kadang terkena spotlight pecah. Bayangkan ya, saya nak cerita, kalau orang bukan Islam main dekat kawasan ni masih ke surau? Surau. Kalau orang bukan Islam tengah main bola sekarang, terkena cermin kita pecah, apa akan berlaku rasa-rasa? Halo? Rasa mereka dapat keluar daripada surau ni tak? Tapi padri tu dia punya pendekatan sangat bagus. Bukan saja tak ada masalah bila cermin pecah, spotlight pecah, malahan dia akan sediakan makanan dan minuman selepas kita main bola. Dan duduk bersama-sama dengan kami. Tanya khabar, tanya pelajaran, tanya keluarga. Ingati kita hormati mak bapak. Ingat kita pastikan pelajaran kita bagus supaya masa depan terbuka, peluang hidup dengan selesa. Dan dia offer kami bertuition dalam gereja for free. Bila masjid akan buat perkara macam ni, tuition bagi orang non-Muslim? Tahun 2000? Belum tahu lagi. Okey, kita biarkan itu nombor, lain kali kita bercerita. Nampak tak pendekatannya? Selepas kita main berbulan-bulan, banyak cermin pecah, spotlight pecah, makan minum free. Barulah berbulan-bulan kemudian barulah nak jemput kami semua masuk ke dalam gereja. Sebab apa? Sebab kita telah terhutang budi. So dia datang jemput kami, ajak kami minggu depan, ajak kita semua tahu masuk ke dalam gereja sebab nak menyambut Christmas. Nak menyambut Christmas. Salah seorang kawan saya tak nak masuk. Dia cakap dengan padri tu, "Padri, kita bukan Kristian, kita beragama Buddha." Itu padri pun jawab, "Don't worry my son." Tahu tak, don't worry my son? This is a house of God. Ini rumah Tuhan. It's for everyone, untuk semua. Because God love everyone. God love every human being. Tuhan kasih semua manusia. You pernah dengar tak ustaz cakap begitu? Saya tak pernah. Tengok pendekatannya. Akhirnya kita terpaksa pergi. Sebab kami takut nanti tak pergi, tak benarkan kita main bola kat padang. So terpaksa pergi. So kita semua pergi. Semua berpakat pakai smart pergi. Biasanya kita masuk gereja, masuk daripada pintu belakang. Sebab padang kat belakang. Tapi kali ini kena masuk daripada gate besar. Gate besar. So bila kita sampai pagi tu, wah, saya rasa amat terharulah dengan pendekatan padri itu dengan ketua-ketua gereja. Mereka semua tunggu di gate besar. Bukan pintu sini. Gate yang besar tu, gereja tu, tunggu dekat gate sana. Dan menyambut satu persatu tetamu mereka. Saya sudah masuk Islam 20 tahun. Hulu hilir bagi ceramah bukan saja di Malaysia, satu dunia saya bagi ceramah. Bagi latihan. Jarang-jarang jumpa penganjur tunggu kat gate. Malahan saya masuk akan cari itu penganjur mana. Mana satu penganjur. Pernah sekali saya dijemput bagi ceramah di satu universiti. Mereka ajak saya ceramah, tulis maghrib tapi ceramah isyak. Saya sampai awal-awal, maghrib habis tunggu. Tak orang datang, saya seorang aja. Lepas tu sekejap lagi salah satu penganjur sampai. Saya pakai biasalah. Dia pun tak tahu saya penceramah, dia tak kenal. So dia nampak saya duduk situ, dia arahkan saya, you tolong ambil kerusi tu. Tolong buat itu. Bila time orang jemput saya ceramah, selepas ceramah ni nampak saya minta maaf gila-gila.
Tak, apa yang saya nak cerita, pendekatan gereja ni sangat-sangat pandai menjaga hati orang. Pendekkan cerita, kita pun masuk ke dalam gereja. Bila masuk ke dalam gereja, karyanya mereka sangat peramah. Saya nak cerita satu perkara yang penting. Baru-baru ni saya ada uruskan beberapa kes murtad. Okey. Dan salah satunya kesnya adalah, bila saya tanya dia, kenapa kamu tertarik kepada agama Kristian? Perempuan. Dia cakap satu perkataan aja. Dia tertarik kepada agama Kristian satu perkataan aja. Dia kata love. Tahu tak love? Kasih sayang. Dia kata dalam Islam dia tak nampak kasih sayang. Setiap kali selepas solat apa kita buat, you balik dia balik dia punya kan. Salam-salam, ciao. Betul? Tapi gereja ni banyak fellowship. Kita kurang usrah, kurang fellowship. Kita kena lebihkan supaya mengenali satu sama lain. Kita tutup aib orang, kita cuba sokong, bantu orang, bawa orang tu bangun. Bangunkan orang tu, berjayakan orang tu. So, cut. Nah, masalahnya sampai mana cerita lupa. Apa? Masuk ke gereja. Dan karyanya sangat peramah. Dia nampak orang baru datang, dia akan tanya, how are you? My name is so and so, what is your name? Dia akan memperkenalkan diri. Tanya, how are you? So your first time here? Yes. You try to sit together? So dia akan tahu layan. Yang paling best bila masuk gereja ni, sangat bersih. Sangat-sangat bersih. Saya masuk Islam 20 tahun. Hulu hilir dijemput ceramah di seluruh Malaysia. Banyak kali bila nak pergi tandas, di luar saja saya tak jadi masuk. So bau dia selalu pekat. Ada setengah-setengah tandas, la ilaha illallah. Saya sama ada tangan kena buat macam ni, atau kaki kena buat macam ni. Tahu tak kenapa? Sebab tak ada kunci. Ada setengah-setengah tandas, ada alien. Tak tahu alien tu apa? La ilaha illallah. Alien pun tak tahu. Flash tak ada, alien tu kat situ. Saya pergi gereja punya tandas boleh jadi master bedroom. Tak boleh jadi master bedroom. Mereka sangat jaga kebersihan. Kita kata Islam ajar kebersihan, tapi kadang-kadang masjid kita, surau kita, saya tak tahulah, saya rasa sini banyak bersih lah. Tak sempat nak masuk lagi. Tapi banyak tempat yang saya pergi, la ilaha illallah. Sampai bila kita nak begitu? Sampai bila? Sepatutnya sangat penting jaga kebersihan. Okey, cut. Bila dekat dalam, nyanyi lagu, baca doa biasa. Yang paling best, khutbah. Khutbah gereja ni memang best. Kenapa? Tak cakap hukum hakam. Khutbah mereka banyak mencerita, bagi cerita, storytelling, cerita. Kita bukan cerita, bukan mengajar agama, baca teks. Betul tak? 35 tahun yang lalu saya dengar khutbah tu, ceramah tu, saya boleh ingat sampai hari ini. Tapi solat Jumaat ni, saya sudah masuk Islam 20 tahun. Tak tahu nak cakap macam mana. Boleh cakap terus terang ke nak berlapik? Sebab dirakam. Gila. Kalau kita tengok solat Jumaat, saya sudah masuk Islam lebih 20 tahun. Jarang-jarang saya dapat dengar satu kali solat Jumaat khutbah yang boleh pakai. Tak percaya? Kita test. Lelaki, masih ingat lagi tak 2 minggu yang lalu kita pergi solat Jumaat? Masih ingat lagi tak khutbah tu apa? Kita tak boleh ingat. Sepatutnya khutbah Jumaat ni, solat Jumaat ni, khutbah ni adalah masa yang paling penting. Bila semua umat Islam datang ke masjid, kitalah menceritakan, ambil peluang untuk membetulkan akidah, untuk membetulkan kefahaman, untuk menguatkan, betulkan salah faham dan sebagainya. Peluang untuk kita bagi motivasi untuk kuatkan iman mereka dan sebagainya. Tetapi kita pergi bukan kerana kita nak pergi, sebab wajib. Betul tak? Kalau bukan, kalau makruh aku tak pergi. Cakap terus aku tak pergi. Kenapa? Tak apa ni, baca teks. Bagi saya, nak kontrol boleh.
Tak ada masalah. Bagi tajuk, bagi guideline. Tahu tak guideline? Biarlah dia menyampaikan mengikut bahasanya, contohnya, ceritanya. Tapi janganlah sampai tahap baca teks. Pernah sekali seorang ustaz baca-baca, khutbah pertama dia baca cantik teks. Tiba-tiba orang yang bagi dia khutbah tu, kurang satu, khutbah yang kedua teks tak ada. Dia tak tahu baca. Tak tahu nak teruskan macam mana. La ilaha illallah, selama ini tak pernah nak hafal. Sedih tak? Saya sedih, saya tengok kita buang masa orang tau. Sepatutnya peluang terangkan apa yang berlaku dalam masyarakat kita. Ingati macam mana nak ingat masyarakat supaya tentang kepentingan ilmu, kepentingan kajian dan sebagainya. Tapi malangnya setiap hari tak tahu baca apa. Saya mungkin salah lah. Tak tahu betul ke tak betul? Betul lah. Oh, nasib baik ada orang sokong. Okey, disebabkan itu, selepas pergi gereja tu, kami semua rasa sangat selesa nak pergi gereja. Maka tiap-tiap minggu kita pergilah. Akhirnya 90% masuk Kristian, tak ada satu pun masuk Islam. Cut. Last. Macam mana saya boleh masuk Islam? Ini paling penting. Tadi semua ni mukadimah aja. Macam mana boleh memeluk agama Islam? Saya punya turning point nak masuk Islam ni ada kena dengan satu tempat special, tempat namanya disco. Orang sini pun tak tahu apa tu disco, orang tak faham. Orang alim warak ni tak lah. Ini bukan disco. Saya pergi disco. Tahu disco tu apa? Tak tahu. Disco ni adalah tempat orang mengaji malam-malam. Mengaji malam-malam. So saya pergi disco, saya jumpa seorang haji. Apa saya? Haji tak boleh pergi situ. Itu haji kerja dalam disco. Pendekkan cerita lah, dah kawan dengan haji tu, jadi kawan baik. Dan haji itulah yang berdakwah kat saya. Dia bawa satu tape debat antara Ahmad Deedat dengan Jimmy Swaggart. Debat, one of the greatest debate in the world. Ahmad Deedat dengan Jimmy Swaggart in Amerika Syarikat. Tajuknya adalah Is the Bible God's Words? So debat tu. So saya pergi rumah dia, kita tonton tape itu. Selepas tonton tape itu, goyang akidah saya. Goyang. Kristian pun ada akidah dulu. Goyang. Sebab Deedat ini bukan saja dia dakwa, dia kata Bible ni bukan kalam Allah. Dia kata kitab Kristian ini bukan kalam Allah, dia kata. So dia kata kenapa? Sebab pertama, dia kata dia banyak kecacatan, banyak kesalahan, banyak percanggahan, banyak cerita mengarut, banyak cerita kelemahan manusia, banyak cerita yang bercanggah dengan sains, banyak cerita subang mahram, banyak cerita lucah, macam-macam dia bagi. Dia cakap setiap hujah, setiap dakwaan dia bagi dalil, bagi hujah, bagi dalil, bagi hujah. Dan itu Jimmy Swaggart tak mampu nak jawab apa-apa. Kalau saya Kristian memanglah goyang. So saya pinjam tape itu, bawa balik rumah, tengok lagi. Saya buka kitab Bible sekarang. Saya nak cek, tengok dia cakap betul ke tidak. Tiap-tiap kali saya cek, ada pula. Cek, ada pula. Nak marah tak tahu nak marah siapa. Dia bukan fitnah. Dia bagi hujah, dia bagi fakta. So akhirnya kesimpulannya, selepas saya tengok tape itu, saya beli tape-tape yang lain. Sangat mahal lah tape dulu-dulu. Dulu video tape tau. Satu debat 3 tape. Satu tape RM35 hingga RM48. Satu debat RM100 lebih. Saya beli 89 tajuk. Nak kaji, nak tahu sama ada agama Kristian ni agama yang benar ke tidak. Kesimpulannya selepas 2-3 tahun kajian, kesimpulan saya adalah agama Kristian ni bukan agama yang benar. Dia ni agama ciptaan manusia. Agama ciptaan manusia. Daripada nama tu kita tahu dah cipta dah. Nama dia asalnya Jesus Christ, Jesus. Nama dia, gelarannya dipanggil Jesus the Messiah. Isa Al-Masih, itu gelarannya. Orang Kristian telah terjemahkan perkataan Messiah tu ke dalam bahasa Greek jadi Christos. Maka mereka telah cipta perkataan pertama Christos. Buang os tu jadi Christ. Ciptaan perkataan yang kedua. Kemudian Christ dapat Christianity. Maksudnya semua perkataan ni tak wujud pun. Nabi Isa AS tak pernah dengar pun. Dia tak pernah kata saya datang bawa ajaran begini. Disebabkan mereka telah terjemahkan perkataan itu, terciptalah ajaran itu. Okey, terciptalah ajaran itu. So bila saya kaji balik, keseluruhan Bible itu memang penuh dengan kecacatan. Pendekkan cerita, Bible bukan kalam Allah.
tetapi dia mengandungi 1 atau 2% kata-kata Allah. Boleh faham tak? Maka saya pun murtadlah. Nak saya bagi contoh sikit ke? Beberapa contoh? Okey. Yang buat saya menolak, yang paling jelas sekali bila saya baca satu ayat dalam Bible, Genesis chapter number 2 verse number 2 and 3. So dalam Bible disebut, and God created heaven and the earth in 6 days, but on the 7 days God rested. Dia kata Tuhan menciptakan alam ini dalam 6 hari. Pada hari yang ke-7, Tuhan beristirahat. Tuhan dia dah cipta, kita kerja 1 minggu berapa hari? 5 hari kan? Sabtu Ahad cuti. Tuhan dia kerja 6 hari, hari Ahad aja cuti. Tuhan perlu rehat. La ilaha illallah. Nampak tak orang Kristian, mereka bagi sifat manusia kepada Tuhan. Beri sifat manusia kepada Tuhan. Tapi orang Kristian tak akan mempersoalkan agamanya. Mereka serahkan imannya di atas bau padrinya. Padri cakap apa pun, yes. Tak masuk akal, masuk. Belum masuk lagi pun masuk. Saya baca satu ayat lagi dalam Bible, Genesis chapter 6 verse 6. Dalam Bible disebut, and God regret create mankind on earth. Dia kata Tuhan menyesal menciptakan manusia di muka bumi ini. Dia punya Tuhan yang bukan Tuhan yang maha mengetahui tau. Sudah cipta, ayah silap lah. Macam tu. Faham ya? Tuhan dia punya sifat tak tahu segala-galanya. Dalam Islam Allah tahu segala-galanya tak? Dia punya Tuhan cipta baru tahu silap. Kalau kita tengok satu lagi dua contoh. Kalau kita baca Genesis chapter number 1, satu surah yang pertama Genesis chapter number 1, dia menerangkan tentang ciptaan manusia, ciptaan Tuhan. Dia terangkan, dia kata on the first day God creates light as well as day and night. Ciptaan hari yang pertama cahaya dan siang dan malam. Hari yang kedua langit, ketiga bumi, keempat matahari, kelima binatang laut, keenam manusia, ketujuh rehat. Daripada tulisan ini kita dah tahu dah ini bukan daripada Tuhan. Kenapa? Contoh kita kembali kepada hari yang pertama. Lain-lain belum cipta tau. Hari yang pertama. Dia kata hari yang pertama ada cahaya. Saya nak tanya, macam mana kita dapat cahaya di alam ini? Cahaya matahari lah. Masalahnya matahari dicipta hari yang keempat. Hari yang pertama macam mana ada cahaya? Orang Kristian boleh jawab. Masa tu mereka pakai torchlight. Lepas tu dia kata hari pertama bukan saja ada cahaya. Hari pertama ada siang dan malam. Macam mana kita dapat fenomena siang dan malam? Putaran bumi dan putaran matahari. Masalahnya bumi dicipta hari yang ketiga, matahari hari yang keempat. Hari pertama macam mana boleh ada siang dan malam? Faham ke ni? Ni tak ada masa nak cerita lah. Kerana saya cerita ni 18 kesalahan di sini saja, belum tempat lagi. Satu lagi surah, kalau kita baca Genesis chapter 21 verse 14, 15, 16, 17. So, dalam Bible ni dia sebut, ini mau tahu you punya matematik bagus ke tak bagus? Wah, bulan puasa bagus dan merendah diri. Nah, cerita ni menceritakan tentang Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam pada usianya pada usia 86 tahun, semasa usia 86 tahun, isteri keduanya Hajar radhiyallahu anha telah melahirkan seorang putera namanya Ismail alaihissalam. Tahu tak Ismail alaihissalam? Siapa nama abang dia? Ishak adik lah. Abang dia apa? Abang namanya Ismail. Tarik sikit. Saya gurau je. Dia lah abang. Macam mana ada abang lagi? Dia namanya Ismail. Kenapa kita baca Imail? Email tak baca Imail. Kita tak apa. Pada usia 86 tahun, Ibrahim alaihissalam, isteri kedua melahirkan putera Ismail alaihissalam. Pada usia 99 tahun, isteri pertama Sarah radhiyallahu anha telah melahirkan seorang putera baginya namanya Ishak alaihissalam. Usia beza antara mereka berdua berapa? Ismail dan Ishak 86, 99. 13 tahun lebih. Betul? Okey. Dan cerita yang saya akan baca nanti, selepas Ishak 2 tahun, Ismail berapa tahun? 15 tahun lebih. Betul? Nah, cerita ni begini. Isteri pertama jealous. Dia rasa
Ismail senantiasa bully Ishak alaihissalam. So dia minta suami dia halau Hajar dengan Ismail alaihissalam. Okey, halau. So pada pagi itu Ismail alaihissalam sediakan sebotol air dan satu sebungkus makanan dan letak budak itu di atas bahu mak dia, Hajar. Dan dia pun jalanlah di padang pasir. Selepas dah jalan, makanan dah habis makan, minum dah habis, minuman dah habis, dia letak budak tu di bawah pokok. Hajar letak budak tu di bawah pokok sebab dia nak pergi cari makanan, tak sanggup nak lihat anak dia mati. Kalau kita baca cerita ni, orang biasa tak nampak apa-apalah. Kalau you ada kaji, you akan nampak pelik sikit. Sebab apa? Sebab pada masa itu, semasa dia dihalau, Ismail alaihissalam pada masa itu 15 tahun lebih. Ada tak ibu dokong anak 15 tahun lebih jalan ke padang pasir? Dan sudah jalan, makanan dah habis, minuman habis, letak anak 15 tahun bawah pokok. Mak pergi cari makanan, bukan anak pergi cari makanan tau. Dan si pengarang tu lupalah. Dia ingatkan Ismail alaihissalam sama usia dengan Ishak 2 tahun. Kenapa cerita you tahu ini bukan kalam Allah, ini kalam manusia. So kadang-kadang orang kata takut nak baca Bible, takut akidah goyang. Goyang tak engkau. Tak pernah baca tu lah sedikit sendiri menakutkan diri sendiri. Saya baca Bible, buat kajian Bible, dan bila banding dengan Quran, saya tertarik kepada Quran. Kenapa? Sebab Quran adalah Al-Furqan. Furqan maksudnya the criterion. Nak tahu betul ke salah, rujuk kepada Quran. So bila Quran hujah sesuatu, Bible hujah sesuatu, macam mana mau lawan? Ini kalam Allah, ini kalam manusia. Bila kita banding, kita memang akan dapat kecantikan kelebihan Islam. So pendekkan cerita, bila nampak begitu banyak kelemahan, kecacatan, dan juga yang paling ketara sekali adalah agama Kristian mereka telah terpesong daripada ajaran yang sebenar. Kenapa? Senang saja. Ada kawan Kristian tak? Ada. You balik besok jumpa dia, tanya dia, Michael, betulkah dalam agama Kristian you percaya Tuhan utuskan Nabi Isa alaihissalam ke muka bumi ini, mati disalib untuk menebus dosa manusia? Semua Kristian akan cakap yes. Dan tanya dia lah, kalau Tuhan utuskan dia mati disalib untuk menebus dosa, siapa yang seharusnya kamu berterima kasih? Yang mengutuskan dia ke yang diutuskan? Faham tak? Mereka bukan berterima kasih Allah yang utuskan dia. Mereka berterima kasih Nabi Isa alaihissalam yang diutuskan. Mereka pergi sembah dia, bukan sembah Allah. Mereka telah terpesong daripada ajaran yang sebenar. So bila kajian semua ini buat saya meninggalkan agama Kristian. Clear ke? Banyak lagi dah, tak ada masa nak cerita. Dan macam mana boleh masuk Islam? Senang. 4 peringkat. Peringkat pertama, saya beli kitab-kitab Islam. Beli Quran, beberapa terjemahan Quran. Beli tafsir Quran. Beli buku Sahih Bukhari, Muslim, Daud, Tirmizi, Ibnu Majah. Beli buku kitab beli kitab Contemporary Fatwa Yusuf Qadawi. Beli kitab fiqh Said Sabiq. Beli buku usul fiqh. Kenapa? Masa baca tak usul fiqh? Yang paling popular sekarang Profesor Muhammad Qasim Kamali ataupun Ibnu Ashur. Beli kitab Maqasid Asyariah. Macam-macam buku lah. Banyak buku saya beli. Semata-mata nak kaji Islam. Nak tanya sikit, di rumah ada buku yang saya baca tak tadi tak? Tadi tak? Lagi banyak. Masya Allah, bagus. Peringkat kedua, saya mula baca, mula buat kajian, dan saya pergi cari pakar-pakar untuk bincang. Pergi cari pakar-pakar orang yang Islam, yang pakar tentang Islam, pergi belajar dengan mereka. Macam ni belajar betul ke salah? Faham tak pakar? Faham? Selalu pergi mana-mana orang cakap faham. Bulan puasa tahu. Saya tanya sekali lagi, faham tak? Pakar tu apa? Faham Okey, tanya sikit lagi. Nak faham Quran, tanya siapa? Tadi kata faham. Halo, ini Cina tau, mu'alaf. Tanya soalan kena jawab lah tu. Nak faham Quran bukan tanya ustaz. Masalah kita di Malaysia hari ini, kita menghadapi satu masalah yang sangat-sangat besar. Masalah. Apa soalan kita ada, tanya ustaz yang sama. Matilah. You ingat dia faham semua kah? Nak faham Quran, tanya yang pakar. Nak faham Quran, tanya siapa? Bukan tanya ustaz, tanya mufassirun, orang yang pakar dalam tafsir Quran.
Dah faham hadis, tanya muhadisin, muhadis. Dah faham fiqh, tanya ahli fiqh. Dah faham usul fiqh dan maqasid syariah, tanya mujtahid, tanya mufti. Tanya yang pakar. Selama ini kita tanya yang pakar ke tanya yang biasa? Banyak tanya yang biasa, kita akan jadi pakar kan? Ingat, bukan tanya satu pakar, tanya beberapa pakar, masalah selesai. Cara macam ni lah saya belajar tanya pakar. Tanya biasa sangat slow, sebab kadang-kadang cakap tak tepat. Cut. Peringkat yang ketiga, selepas tanya pakar pun, saya berterusan buat kajian. Saya berterusan buat kajian yang saya belajar daripada dia. Saya kaji, saya baca lagi, saya kaji lagi. Dan saya dapat jawapan yang lebih elok daripada jawapan dia. Dan kalau nak maju dalam Islam, kita mesti mempunyai satu sikap yang sangat penting, iaitu sikap yang terbuka, berlapang dada. Terbuka, minta orang kritik kita, minta orang betulkan kita, minta orang kalau nampak kesalahan kita, cuba tegur kita. Kita di sini, orang di sini boleh ditegur tak? Boleh ke? Betul ke? Tapi saya sangat suka orang tegur saya. Saya sangat suka orang hantam saya. Saya tak kisah orang hantam saya di depan-depan, no problem. Saya suka, sebab saya nak belajar. Kalau kita tak boleh ditegur, kalau kita ego tak benarkan orang tegur kita hantam, itu lagi teruk. Maka kita akan jadi kawan baik dengan iblis dan syaitan. Sebab iblis syaitan sangat suka orang ego, tak boleh ditegur. Sebab apa? Dia nak sesatkan kita dengan cara begini. Dia tak heran kita makan babi, minum, judi, perempuan, tak heran. Semua tahu haram. Suatu hari nanti mungkin akan bertaubat. Dia paling suka apa? Tak boleh ditegur. Kita mungkin amalkan sesuatu yang bercanggah dengan sunnah Nabi, tapi disebabkan tak boleh ditegur, maka kita akan berterusan mengamalkan sesuatu yang salah sampai kita masuk kubur. Maka kita akan sesat selama-lamanya. Itu yang dia paling suka. Saya selalu kena tegur. Kadang-kadang sangat susah mau terlanu. Tapi disebabkan kebenaran, saya terbuka untuk teguran. Saya masih ingat lagi sebelum ini, tak ingat lagi dah setahun 2 tahun yang lalu, pernah saya cakap bagi satu ceramah, dan saya pernah cakap gunakan hadis palsu. Tergunakan. Saya silap lah, saya tak cek betul-betul, saya buat silap. Seorang sahabat saya selepas dengar ceramah, dia tanya saya, "Brother Lim, boleh tanya sikit?" Kata, "Boleh." "Tadi Brother Lim cakap tentang hadis itu, Brother Lim ada cek tak?" Bila orang tanya ada cek tak, kaki saya jadi lemah. Memang tak terus terang. Saya cakap saya tak cek. Sorry, saya tak cek. Saya cakap, apa masalah ke? Dia cakap dengan saya, itu hadis palsu. Saya dengar YouTube tahu ni ustaz begitu terkenal memang cakap palsu. Palsu. La ilaha illallah. Saya cakap dengan dia, tunggu sekejap. Saya nak tanya pakar dulu. So saya pergi telefon tanya pakar hadis. Sebab ini hadis kan. Tanya 5 pakar hadis. Kelima-lima dia kata tak pernah dengar. Dia kata itu palsu. Saya terima kasih kat dia yang tegur saya. Minta dia tegur lagi, nampak ya. Tapi minta maaf dengan orang yang saya pernah cakap. Tapi saya nak tanya, kita biasa tak orang tegur? Biasa. Wow. Lawan balik tak? Nak tahu tak apa ceritanya? Nak tahu tak apa cerita? Tak minat? Minat? Pernah dengar tak orang kata Nabi selalu pergi ke pekan Madinah suap makanan kepada seorang Yahudi buta. Suap makan, lemah lembut lagi. Itu bukan hadis, itu palsu. Kenapa palsu? Kenapa palsu? Gunakan otak pun tak palsu lah, logik pun palsu. Kenapa? Salah satu sifat Nabi Muhammad SAW adalah tablik. Salah satu sifat Nabi Muhammad SAW tablik. Tablik maksudnya apa? Menyampaikan. Takkan Nabi suap dia makan, tak menyampaikan. Itu bercanggah dengan sifat Nabi. Itu palsu. Tahun lepas solat Jumaat di negeri Islam, khutbah Jumaat cakap hadis itu. La ilaha illallah, sebarkan hadis palsu satu negeri. Kenapa? Orang yang siapkan hadis, siapkan skrip pun bukan pakar hadis. Tak bagi orang cek. Beberapa bulan yang lalu saya kenal sekali lagi. Ini memang susah nak telan. Saya tak terfikir boleh salah sebab saya belajar dengan ulama-ulama, pakar-pakar, ustaz-ustaz, semua ajar begitu. Saya dah cakap 20 tahun dah, tak pernah orang tegur saya. Sehingga anak murid tegur saya. Dia kata, apa yang you cakap tadi Brother Lim, ada cek tak? Bila orang tanya macam ni, saya memang sakit. Tapi saya kata saya tak pernah cek. Saya kata saya belajar dengan ustaz, semua ajar saya begini. Dia kata tak tepat. Tak
betul. Saya tanya tak betul kat mana? Dia kasih bukti. Tunjukkan saya kitab Fathul Bari, saya cek, memang saya salah. Saya susah nak, difficult to comprehend, susah nak terima. Tapi memang fakta, memang betul saya salah. Dan saya terima kasih kat dia lah. Minta maaf sekali lagi, tak boleh, tak sempat nak minta maaf semua lah. Ambil peluang cakap kat video aja. Minta maaf lah kalau saya pernah, siapa yang pernah terdengar saya cakap cerita tu. Nak tahu cerita apa? Nak tahu. Tapi satu syarat, semua kena jawab kuat-kuat. Mau ke tak mau? Jawab kuat-kuat ya. Setuju? Isteri Nabi Muhammad SAW, majoritinya muda ke tua? Itulah yang saya faham 20 tahun. You rasa betul ke salah sekarang? Yang you faham tua, salah. Saya pun salah, bukan you salah. Saya salah 20 tahun. Saya pun faham tua. Isteri Nabi Muhammad SAW, majoritinya muda, satu saja tua. You faham, dua muda, selainnya tua. Kenapa? Sebab kamu semua kena tipu satu perkataan. Janda. Di dunia ni janda semua 50 tahun ke atas punya. Cek balik. Cek, tanya pakar, betul tak saya cakap? Kenapa sesuatu yang kita faham ni begitu popular, mereka tahu, tapi semua salah. Baru-baru ni saya banyak buat kajian ya. Saya dapati satu lagi perkara yang sangat-sangat biasa kita buat silap adalah sebab kita kurang membaca, kurang cek. Kita biasanya apa tahu Islam kita dengar. Itu sangat bahaya. Sebab apa? Sebab banyak yang kita dengar tu dia out of context. Tak out of context. Macam contoh, kalau saya kata syurga di bawah tapak kaki ibumu. Pernah dengar tak? Sahih ke tak sahih? Tak pasti. Sebab kita baca hadis ini ambil tengah-tengah. Ambil sebahagian. Hadis ini bukan kata syurga di bawah tapak kaki ibu. Hadis ini sebut apa? Seorang lelaki dia nak berjihad dengan Nabi, nak pergi berperang. Dia nak ikut Nabi pergi berperang. Nabi tanya dia, di rumah ada siapa lagi? Dia kata ada ibu. Maka Nabi kata, jihad kamu sekarang adalah jaga mak kamu. Sebab syurga di bawah tapak kaki ibumu. Konteksnya apa? Konteks tentang jihad lelaki itu adalah kalau kamu nak masuk syurga, jaga mak kamu baik-baik. Ini tanggungjawab kamu. Ini fik keutamaan. Betul tak? Tapi salah seorang motivator tak? TV cakap agama, cakap motivation punya. La ilaha illallah. Saya dengar dia cakap memang kadang-kadang kalau saya boleh meludah di muka. Tak kenapa? Dia suruh kita Malaysia, pasal tengok TV, tengok dia cakap, dia minta kita kalau boleh, dia kata syurga ni bawa tapak kaki ibumu. Kalau boleh, tengah-tengah malam mak nak tidur, pergilah tapak kaki mak kamu cium. Bodoh memang. Hadis ni suruh kita jaga mak kita, bukan pergi cium tapak kaki. Kalau orang Melaka kata kecil-kecil, lembu jaga. So pendekkan cerita, pergi peringkat yang ketiga, peringkat yang keempat, last. Dulu saya beragama BTC, saya terpaksa ikut mak bapak. Saya masuk Kristian sebab saya tertarik kepada akhlak orang Kristian. Saya masuk Islam sebab saya tertarik kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Bila saya kaji Islam, baru saya tahu Islam ini sangat-sangat cantik. Tetapi apa yang saya belajar, apa yang saya kaji banyak berbeza dengan orang Islam. Itu yang jadi masalahnya. Sebab apa? Bila you kaji, sangat berbeza. Tak kaji tu yang jadi masalah. Baru saya faham, rupa-rupanya Islam ni agama kajian, agama ilmu, bukan agama ikut-ikutan. Saya masuk Islam selepas 4 peringkat kajian ini. Nak tanya, macam ni masuk Islam betul ke salah? Betul ke? You masuk Islam macam mana? Sama jenis ke lain macam? You masuk Islam ke mewarisi Islam? Wah, ijma' lagi. Ijma' semua mewarisi. Islam boleh diwarisi ke? Dan bila masuk? Kalau belum masuk, kita belum boleh buat pengislaman ramai-ramai. Saya nak ingati diri saya dan muslimin muslimat. Kita tak boleh beragama Islam turun-temurun. Kita tak boleh mewarisi Islam. Kita semua kena memeluk agama Islam. Bapak kamu Nabi ke, bapak Rasul, tetap anak kena memeluk agama Islam. Kena faham dan memeluk agama Islam. Dan menyebarkan mesej Islam. Saya mintalah muslimin muslimat, cukuplah kita beragama
Islam turun-temurun. Boleh tak mulai saat ini kita semua kaji Islam, belajar Islam dengan ilmu. Setiap perkara kaji, tanya pakar, cek nas, bincang. Itu caranya belajar Islam. Itu caranya belajar Islam. Bukan turun-temurun. Boleh kah? InsyaAllah. So cara macam inilah saya memeluk agama Islam. Saya tahu hari ini semua dah lewat, semua dah balik. Saya buka untuk 1-2 soalan. Siapa nak tanya soalan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asas. Macam mana dah dakwah kepada orang non-Muslim? Asasnya. Jawapan mudah saja. Datang kelas. Datang mengikuti kursus saya. Sebab saya dalam masa 2-3 minit nak cakap macam mana dah dakwah ni, macam mana. Poin dia, datang kursus. Sebab kursus tu ada beberapa perkara. Satu, kita ada mempunyai sedikit ilmu dan belajar teknik berdakwah. Bila sudah ada asas, you turun padang buat dakwah, you boleh amalkan, praktis apa yang kamu belajar. Di situlah ilmu kamu akan meningkat. Okey? So nak bagi saya kenapa you datang solat tarawih? Halo? Sebab nak pahala kan? Tahu tak pahala yang paling besar sekali adalah pahala dakwah tau. Sebab kita buat kerja-kerja Nabi, kerja-kerja Rasul. Kalau ada seorang masuk Islam, kita ada sumbangan terhadap pengislaman dia, kita dapat ganjaran yang begitu besar sekali. Ada hadis sebut tentang unta merah. Ada hadis, ini saya tak pasti sahih ke tak sahih. Dengar, saya tak pasti sahih tak sahih, tapi sangat popular. Ganjarannya seolah-olah seluruh alam dan seisinya. Itu tak tahu sahih tak sahih, tapi biasa dengar. Ganjaran yang sangat besar. Sebab itulah saya nak ajak muslimin muslimat, kita duduk di sini, kita ada tanggungjawab untuk masyarakat bukan Islam di sini. Sini semua Islam kah? Semua bukan Islam sudah terima risalah Islam tak? So you nak sampaikan ke? Nak dakwah ke? Nak tunggu mereka dakwa you di padang mahsyar nanti? Halo? Pilih yo. Nak dakwah ke didakwa? Tak ada kisah ni hal. Suka hati. Betul kah? Saya tak mau didakwa. Saya sampaikan dulu. Apa-apa hal, dia pergi cerita kepada Allah, no problem. Tapi saya nak laksanakan tanggungjawab saya dulu. Tugas saya menyampaikan, meneruskan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi diutuskan sebagai rahmatul lil alamin. Malangnya rahmat Nabi, mesej Islam ni tak sampai kepada orang bukan Islam. Saya rasa malu kalau mesej tak sampai. Dan saya harap surau ini mulalah gerakan untuk menyampaikan mesej Islam. Buatlah khusus. Kalau saya buat khusus, minat nak buat khusus. Saya boleh bagi latihan perbandingan agama, macam mana nak dakwah, teknik dakwah dan sebagainya. Kalau minat, plan lah, rancang sekarang, plan mungkin dalam bulan Julai, Ogos ke September ke, kita plan, kita buat khusus. Tapi ada dewan yang sesuai tak? Ada? Yang ada aircon tak? Jangan main kipas. Okey, kalau minat, anjurkanlah. Mungkin saya boleh datang untuk bagi latihan dan sebagainya. Dan ini memang praktikal punya. Memang saya tak cakap teori. Saya ajar macam mana betul-betul turun padang buat dakwah punya. Senang cerita. Okey, soalan lain. 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah. Orang sini memang tak suka tanya soalan. Memanglah anak bini mesti. Oh, adik-beradik yang Cina tu. Tak. Bapa insya-Allah masuk Islam. Adik-beradik belum, tapi ramai dah berhijrah ke agama Kristian. Alhamdulillah. Hai. Menyembah patung-patung berhala banyak. Sekarang ni dia daripada banyak-banyak berhala, sekarang tinggal 3 dalam 1. Daripada musyrikin jadi ahli kitab, naik pangkat. Bukankah berita baik? Okey. Sebelum kita dah habis tarawih ke belum? Oh, ada witir lagi. Okey. Sebelum kita akhiri, just hanya nak bagi beberapa buku yang saya bawa. Just bagi sesiapa yang ingin nak baca, boleh tengok di luar nanti. Salah satu bukunya Purple ni, tentang agama Kristian. Nak dakwah Kristian mesti mau faham Kristian. Ahmad Didat bawa juta orang masuk Islam sebab dia mengajar orang Kristian macam mana nak faham ajaran agama Kristian yang sebenar. So dalam buku ni ada beberapa ajaran yang kita orang Islam keliru.
Pernah tengok tak carta salah-sila Nabi? Pernah tak pernah? Yang ada di Malaysia ni majoritinya semua salah. Semua ikut riwayat Bible punya, Kristian punya. Kurang asam betul. Kenapa? Sebab kita tak kaji, hantam aja. Yang betul punya masjid negara. Sebab masjid negara saya yang betulkan. Saya ingat 6-7 tahun yang lalu. Semasa saya betulkan, banyaknya kesalahan. Salah satu kesalahan yang paling besar sekali tentang Nabi Isa alaihissalam. Isa alaihissalam, dia ada dua cerita tau. Yakub alaihissalam ada 12 orang anak lelaki. Salah satunya Judah, salah satunya Levi's, jeans Levi's 501 jeans. Itu anak Yakub alaihissalam. So dua anak ni membawa banyak nabi dalam keturunannya, dan salah satunya Islam, satu satunya Kristian. Tapi ikut Kristian punya, dia kata Nabi Isa alaihissalam daripada keturunan Judah. Dia bagi keturunan genealogi kepada Nabi Isa alaihissalam. Kristian silap. Dia bagi bapa atau apa? Moyang. Nabi Isa alaihissalam tak ada bapa lah. You bagi dia bapa atau moyang buat apa? Betul kah? Dia dipanggil Isa ibnu Maryam, betul tak? Sebab itulah dia panggil Isa ibnu Maryam. Kalau dia nak bagi dia nenek moyang, boleh ikut mak dia punya nenek moyang, keturunannya, bukan ikut bapa dia. Mana ada bapa? So kita pula tak ikut kita punya poster, ikut dia punya. Dan satu lagi, dalam buku ni masalahnya adalah tentang iman, rukun iman kita. Kalau saya tanya, iblis asalnya siapa? Halo, malaikat. Iblis asalnya malaikat, bukan ajaran Islam, ajaran Kristian. Alamak, pening sekarang. Dalam Islam, iblis datang dari golongan jin. Dia bukan malaikat. Disebut dalam Quran, dalam surah Kahfi, surah ke-18 ayat 50. Kanan minal jin. Dia daripada golongan jin. Jin dicipta dengan api, malaikat dengan cahaya, samakah? So, berapa ramai kita terikut-ikut Israeliat. Ini banyak lagi lah, tak ada masa nak cerita. Satu lagi tercerita tentang soalan tentang Nabi. Orang tuduh, segala tuduhan terhadap Nabi Muhammad SAW, saya ulas dalam buku ni. Dalam buku ni ada banyak soalan yang bonus dalam buku ni. Dan buku yang terbaru, ada satu lagi buku putih, keaslian Quran. Itu yang paling penting sekali. Sebab itu buku ajar kita macam mana nak buktikan Quran kalam Allah. Okay? So siapa yang nak tengok selepas solat, silakan tengok di luar insya-Allah. So itu saja sedikit pengkongsian malam ni. Kalau terkasar bahasa, saya sebenarnya sengaja. InsyaAllah ada rezeki, jumpa lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum.